hari Khamis, agar kami sentiasa membaca kalam suci Al-Quran-Mu bersama dengan sahabat yang Kau pilih, ya Allah. Jauh daripada sudut hati kami, ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, agar Kau jadikan bacaan-bacaan itu, ya Allah, menjadi nadi dalam tubuh badan kami, ya Allah. Mengalirnya, ya Allah, ayat-ayat suci Al-Quran-Mu dalam tubuh badan kami, ya Allah, agar kami dapat menjadikan ianya sebagai panduan hidup kami, ya Allah. Peringatan demi peringatan yang Kau berikan kepada kami melalui ayat suci Al-Quran-Mu, ya Allah. Namun hanya hamba-Mu yang Engkau pilih, ya Allah, yang akan mendapat, ya Allah, cahaya petunjuk daripada-Mu, ya Allah. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, yang maha memancarkan cahaya, ya Nur, yang maha membimbing, ya Hadi. Kau bimbinglah kami semua ini, ya Allah, pada jalan kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ingin dihitung dengan dosa kami yang terlalu banyak ini, ya Allah, boleh jadi, ya Allah, setinggi langit dan bumi. Boleh jadi seluas lautan. Boleh jadi seberat dunia ini, ya Allah. Namun kami sedar, ya Allah, dengan sifat-Mu, ya Ra'uf, ya Rahim, Engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Sudilah kiranya Engkau mengampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sudilah kiranya, ya Allah, Kau memandikan kami dengan mandian penyucian-Mu, ya Allah. Sudilah kiranya, ya Allah, agar Engkau membersihkan diri kami daripada segala, ya Allah, berprasangka buruk, daripada dendam benci, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah, daripada segala penyakit mazmumah. Buangkanlah keakuan dalam jiwa kami, ya Allah. Masukkanlah dalam jiwa kami, ya Allah, cahaya petunjuk yang benar. Jadikanlah jiwa kami jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan berkat daripada, ya Allah, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat bulan Rabiul Awal, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Kau salibkanlah hati kami, Kau hubungkanlah hati kami dengan baginda Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah selawat kami, ya Allah, sebagai lafaz-lafaz rindu kami kepada baginda, ya Allah. Walaupun kami sedar, ya Allah, baginda amat merindui kami. Baginda amat menyayangi kami, melebihi daripada kami menyayangi dan merindui baginda, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sudilah kiranya, ya Allah, Kau menjadikan kami, wajah kami, suara kami, tubuh badan kami menjadi saksi. Di alam dunia ini, ya Allah, kami pernah bersama-sama, ya Allah, merindui dan mencintai baginda Nabi kami SAW, ya Allah. Tidak kira dalam apa jua majlis, ya Allah. Boleh jadi dalam majlis ilmu, boleh jadi dalam majlis selawat, boleh jadi dalam majlis maulid, ya Allah. Agar bersaliknya hati kami dengan baginda Nabi kami SAW. Ya Allah, sentiasalah Kau memuhasabahkan diri kami, ya Allah. Sentiasalah, ya Allah, Kau membiarkan diri kami ini dalam mengawasi diri kami sendiri tanpa kami memandang akan keburukan orang lain, ya Allah. Ya Allah, tingkat darjat kami, kemuliaan kami di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah dunia berada di genggaman kami, agar akhirat itu sentiasa berada dalam hati kami, ya Allah. Jadikanlah setiap apa yang ada dalam hidup kami ini kami habiskan untuk-Mu, ya Allah. Jadikanlah setiap amal ibadah kami hanyalah untuk-Mu, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, setiap saat dan ketika hidup kami ini hanya kami habiskan untuk-Mu semata-mata, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pemilihan-Mu kepada kami, ya Allah, yang berkumpul pada pagi ini agar menjadi tentera warisatul anbiya-Mu, ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami walau sesaat pun daripada kumpulan-kumpulan yang Engkau redai, ya Allah. Kau satukanlah kami bersama dengan golongan orang-orang yang beriman. Kau berikanlah kepada kami akan ilmu dan takwa-Mu yang benar dalam hati kami, ya Allah. Kukuhkanlah akidah kami. Kurniakan kepada kami pemimpin yang benar, pemimpin yang adil, ya Allah. Pemimpin yang penuh dengan keimanan ketakwaan kepada-Mu, ya Allah. Belah ihsankanlah kami, ya Allah. Belah ihsankanlah golongan-golongan yang ditindas, ya Allah. Belah ihsankanlah, ya Allah, golongan-golongan yang miskin, ya Allah. Sesungguhnya mereka mengharapkan pengharapan hanya kepada-Mu, ya Allah. Dengarkanlah, ya Allah, setiap retihan hati mereka, ya Allah. Dengarkanlah setiap doa-doa mereka agar Kau kabulkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah mata kami sentiasa memandang di bawah, agar kami tidak mendongak ke langit, ya Allah. Jadikanlah pendengaran kami, ya Allah, sentiasa pendengaran yang mendengar akan kebaikan-Mu, ya Allah. Agar telinga ini tidak mendengar akan sesuatu yang tidak baik, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, lidah kami ini sentiasa berkata yang baik, berbanding kami mengadu domba tentang sesuatu perkara yang sia-sia, ya Allah.
Ya Allah, jangan kau jadikan mulut kami ini sentiasa berbicara yang tidak baik. Maka kau santunilah lisan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau berkahilah guru-guru kami, Ya Allah. Dengan pancaran daripada hati mereka, kau percikkanlah juga kepada kami. Agar kami mendapat sedikit futuhat-futuhat daripada mereka, Ya Allah. Jangan kau biarkan kami terus tenggelam dengan alam dunia. Sehingga kau meninggalkan kami, Ya Allah, untuk mengingati alam akhirat, Ya Allah. Sesungguhnya alam akhirat itu alam yang kekal abadi. Alam dunia ini hanyalah fata morgana, Ya Allah, dan juga alam mimpi, Ya Allah. Maka kau sedarkan kami daripada mimpi yang cukup lena ini, Ya Allah. Agar kami sentiasa memandang akhiratmu berada di hadapan. Agar kami sentiasa, Ya Allah, melangkah dengan penuh keredaanmu, Ya Allah. Tidak ada yang mampu kami ungkapkan, Ya Allah, melainkan sering, Ya Allah, bermunajat, sering meminta kekuatan daripadamu, Ya Allah. Maka kau tenggelamkanlah kami, Ya Allah, dalam lautan cinta-Mu, Ya Allah. Kau tenggelamkanlah kami, Ya Allah, di dalam cinta dan redha-Mu, Ya Allah. Kau tenggelamkan kami dalam makrifat-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, Ya Karim. Walau apa pun yang kami terima pada alam dunia ini, segala penindasan, segala fitnahan, segala tekanan, jangan kau tekan kami denganmu, Ya Allah. Maka kau luaskanlah jalan kami denganmu, Ya Allah. Pertaukan hati kami hanya denganmu, Ya Allah. Jika kami diuji dengan hutang piutang, maka kau bantulah kami dalam melansaikannya, Ya Allah. Jika kami diuji dengan kesakitan, maka kau bantukanlah kami dalam penyembuhan, Ya Allah. Jika kami diuji, Ya Allah, dengan sebarang kesakitan, dari segi jasad dan fizikal hatta dalam sakit hati kami, maka kau tenangkanlah dengan ketenangan bersamamu, ya salam, ya mu'min. Akhirilah hidup kami dalam husnul khatimahmu, ya Allah. Akhirilah hidup kami dengan kebaikanmu, ya Allah. Kurniakan kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha, bijak dan pandai, anak-anak yang alim ulama. Lembutkan hati anak-anak kami. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Haramkanlah wajah kedua ibu bapa kami daripada bakaran api neraka-Mu, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, selesailah sesi baca ayat Yasin dan juga doa munajat. Semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Dan insya-Allah hari ini kita masuk sedikit biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang ke-15 tentang kesakitan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda sakit. Tidak lama sekembalinya Rasulullah daripada Mekah mengerjakan haji wada', iaitu semalam kita ada menceritakan bersama-sama tentang haji wada', di mana adalah khutbah terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat-sahabat yang berkumpul. Maka baginda telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap sedia memerangi tentera Rom. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memilih Usamah bin Zaid, iaitu anak kepada Zaid bin Harithah, untuk menguasai ataupun mengetuai peperangan ini. Walaupun pada ketika itu usia Usamah masih lagi muda. Usamah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar pergi ke tempat di mana ayahnya terbunuh. Pada ketika inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulanya sakit di bahagian kepala. Kemudian kesakitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah berat sehingga Usamah menghentikan pasukannya di tempat perkemahan tersebut dan menantikan apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Diceritakan bahawa bermulanya sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dari Abu Muwaihibah, bekas hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Abu Muwaihibah, aku diperintahkan untuk meminta keampunan bagi penghuni kubur di perkuburan Baqi' ini. Maka marilah pergi bersamaku." Kemudian aku pergi bersama dengan baginda. Ketika kami sampai, baginda mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal muqarib."
Semoga diringankan seksa ke atas kamu kerana dosa yang pernah kamu lakukan seperti mana yang pernah dilakukan oleh segolongan manusia. Bermacam-macam fitnah yang datang seperti kepulan-kepulan malam yang gelap silih berganti dan akhirnya lebih buruk dari yang pertama. Kemudian baginda menghampiriku lalu berkata, sesungguhnya aku diberikan pintu kekayaan dunia dan abadi di dalamnya selama-lamanya. Kemudian aku disuruh memilih antara dunia atau menemui Tuhanku dan syurga. Aku berkata kepada baginda, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ambillah kunci-kunci dunia dan abadi di dalamnya dan di syurga. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidak wahai Muwaihibah, aku telah memilih bertemu dengan Tuhanku hanya untuk di syurga. Kemudian Rasulullah telah meminta keampunan untuk penghuni Baqi dan meninggalkan tempat itu. Maka sejak itulah Rasulullah mula merasa sakit dan kemudiannya meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu bahawa kembalinya dari Baqi, Rasulullah disambut oleh Aisyah lalu berkata, aduh sakit sungguh kepalaku. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhu, demi Allah Aisyah, kepalaku terasa sangat sakit. Sakit kepalaku itu semakin lama semakin bertambah berat sehingga menyebabkan demam yang kuat. Rasulullah SAW sakit pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah dan sepanjang tempoh sakitnya baginda berada di rumah isterinya Maimunah. Apabila sakitnya semakin tenat, baginda meminta izin daripada isteri-isterinya untuk dia tinggal di rumah Aisyah. Ketika keluar dari rumah, baginda dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Talib sehingga masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Di rumah Aisyah radhiyallahu, sakit Rasulullah SAW bertambah tenat. Para sahabat mula berasa cemas dan merasa sedih melihat keadaan baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, siramlah aku dengan 7 gayung air kerana aku ingin keluar bertemu dengan mereka untuk berbicara. Selepas itu keluarlah Rasulullah SAW menemui para sahabat dan mengimami mereka dan berkhutbah kepada mereka. Rasulullah SAW keluar dengan kepalanya terasa pening lalu dia duduk di atas mimbar. Pada awalnya Rasulullah berdoa dan meminta keampunan untuk para mujahidin Uhud lalu bersabda, seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah antara diberi kekayaan dunia atau kembali ke sisinya, lalu Allah itu memilih kembali ke sisinya. Maka serta-merta Abu Bakar As-Siddiq menangis kerana mengetahui apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu berkata dengan suara yang keras, kami tebus engkau dengan bapa-bapa kami dan ibu-ibu kami. Kemudian Rasulullah bersabda, tunggu sebentar wahai Abu Bakar. Wahai manusia, orang yang sering bermurah hati kepadaku dengan hartanya dan persahabatannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya aku hendak mengangkat orang sebagai halil, iaitu teman kesayanganku, maka Abu Bakarlah halilku. Akan tetapi persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan Islam. Tidak boleh ada khawqa, iaitu lorong. Abu Bakar. Sesungguhnya aku adalah tanda pemberi petunjuk bagi kalian dan aku menjadi saksi ke atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya ketika ini aku melihat telagaku. Sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci dunia. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan menjadi musyrik sesudahku tiada. Tetapi aku takut kalian akan berlumba-lumba berebut kekayaan dunia. Maka Rasulullah kembali ke rumahnya dan sakitnya semakin tenat. Itu dalam keadaan baginda Nabi kita SAW diuji dengan kesakitan. Tetapi di sini Nabi kita memberikan beberapa pesanan kepada kita iaitu tentang dunia. Tentang dunia di mana sampai ke akhirnya Nabi beri pesanan kepada kita jangan sekali-kali kita ini mengambil dunia. Dunia ni kita boleh ambil setara mana yang kita perlu. Bukan setara mana yang kita